Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3, bidang Al-Quran, pelajaran yang ke-8, Penciptaan Manusia, Bukti Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku teks boleh rujuk pada muka surat 53 hingga muka surat 58. Objektif pembelajaran. Yang pertama, kita akan tengok maksud ayat pada surah Ghafir ayat ke-67. Seterusnya, proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, fasa kehidupan manusia. Yang keempat, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penciptaan manusia. Yang kelima, pengajaran ayat. Dan yang keenam, latihan pengukuhan. Okey, baca ayat dengan betul, lancar dan bertajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Surah Ghafir ayat 67. Okey, kita tengok maksud ayat surah Ghafir ayat 67. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian daripada sebuku darah beku, kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil, kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa, kemudian kamu sampai menjadi tua, dan ada antara kamu yang dimatikan sebelum itu, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, seterusnya kita tengok proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Proses yang pertama dinamakan sebagai nutfah. Apa dia nutfah ni? Nutfah ni ialah percampuran air mani, iaitu sperma bagi lelaki dan ovum perempuan bagi perempuan. Jadi nak ingat nutfah ni, ingat percampuran. N ni mula, N ni ran. Ataupun ingat mani, air mani. Nutfah. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu alaqah. Zygote. Alaqah ni apa dia? Segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Itu alaqah. Ada.
darah. Ada, ingat ada darah lah maksudnya. Kan? Okey, seterusnya kita tengok proses kejadian manusia yang ketiga, namanya mudghah. Embryo, kan? Mudghah. Apa dia mudghah ni? Mudghah ni iaitu seketul daging yang lembut. Ingat, nak mudah ingat muda. Mudghah maksudnya daging, ingat daging. Muda. Muda. Ingat muda. Mudghah daging. Okey. Yang ketiga, yang keempat iaitu janin. Fetus. Janin ni apa dia? Iaitu pembentukan seluruh anggota telah sempurna dan roh ditiup. Okey, seterusnya kita tengok pula fasa kehidupan manusia. Ada 5 fasa. Fasa yang pertama dinamakan fasa kanak-kanak. Macam mana fasa kanak-kanak ini? Anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Fasa yang kedua iaitu fasa remaja. Remaja ni iaitu mereka mula ditaklifkan Allah. Maksud taklif ni iaitu dipertanggungjawabkan. Bertanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan, berpandukan aturan syariat. Seterusnya fasa yang ketiga iaitu fasa dewasa. Fasa dewasa ni iaitu tahap kematangan akal yang sempurna dengan menerima tanggungjawab besar, membina keluarga, mencari rezeki dan lain-lain. Okey, seterusnya fasa yang keempat, fasa tua. Fasa tua ini iaitu tenaga mula melemah tetapi mempunyai pengalaman hidup yang luas dan berharga untuk panduan generasi berikutnya. Dan fasa yang terakhir iaitu fasa mati. Fasa ini iaitu kematian menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara yang memberikan kebaikan, tidak hanya pada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Okay. Seterusnya kita tengok pula fasa kehidupan manusia ini. Tadi saya sebut, okay, yang pertama kanak-kanak, okay, kemudian remaja, kemudian dewasa, tua, dan yang terakhir tadi iaitu mati. Okay. Baik. Sekarang kita tengok pula kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada penciptaan manusia. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia supaya sentiasa meneliti dan memikirkan kejadian mereka sendiri supaya dapat merasakan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala serta kelemahan dan kehinaan manusia. Jadi tengok diri sendiri, kejadian mereka sendiri untuk dapat merasakan kekuasaan dan kehebatan Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia? Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya? Okay, jadi tengok pada diri kita. Pengajaran ayat, yang terakhir pengajaran ayat.
Okey, saya dah sebut bila pengajaran ingat ayat, ingat pih, iaitu pendahuluan, isi dan huraian. Okey, pendahuluan, kita hendaklah. Okey, isi dia, okey, meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar dia ada kata hubung, agar kita menjadi hamba bertakwa, huraian ni, okey. Kemudian yang kedua, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kerana, okey, kata hubung ni, kerana manusia adalah sebaik-baik kejadian. Yang ketiga, kita hendaklah mengakui keunikan anatomi tubuh manusia dicipta dengan fungsi tersendiri agar yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dia gunakan agar kata hubung dia, antara isi dengan huraian tersebut. Dan yang terakhir, kita hendaklah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk golongan yang kufur dengan nikmatnya. Baiklah, yang terakhir, latihan pengukuhan padankan. Nutfah, alaqah, mudghah, janin. Sekurang-kurangnya kita ingat mudghah ni. Apa dia mudghah tadi? Muda kan? Mudaging. Mudaging. Okey, baik. Kita tengok soalannya. Okey. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, baik. Pertama dahulu. Percampuran air mani lelaki dan ovum perempuan. Apa dia? Ya, nutfah. Pandai. Okey. Yang kedua, kita tengok ambil yang ketiga ni dulu. Embryo, seketul daging yang lembut. Tadi saya sebut tadi apa dia? Ingat muda kan? Jadi tentunya jawapan apa dia? Ya, mudghah. Betul. Okey, baik. Kita tengok ni soalan yang kedua pula. Zygote. Apa dia? Segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Ya, tentunya alaqah. Betul. Dan yang terakhir, fetus, pembentukan seluruh anggota telah sempurna dan roh ditiup. Tentunya jawapan dia janin. Okey, baik. Saya rasa itu saja. Jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Bertemu lagi. Kredit saya berikan juga kepada Ustazah Azura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.